Jadi penghususan ataupun topik utama yang akan saya bincangkan hari ini adalah seperti berikut. Tan Sri Muhyiddin Yassin selaku Perdana Menteri Malaysia secara sah telah kehilangan majoriti, ya, dan perkara ini akan saya rungkai sebentar lagi. Okey. Baik. Seperti mana saudara-saudari dah maklum, semalam Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat satu kejutan tiba-tiba. Okey. Jadi dia mengumumkan dengan adanya wakil daripada media tempatan dan luar negara, kononnya dia dah dapat sokongan majoriti. Nah, perkara ni bukanlah kali pertama Anwar buat. Ini dah jadi tabiat Anwar sejak tahun 2008 sebelumnya malah. Membuat pengumuman-pengumuman tergempar yang kemudian tidak menjadi. Jadi apa yang berlaku sebenarnya adalah secara ringkas, sebab benda ni saya dah bongkar dalam sidang tergempar semalam. So, secara sepintas lalulah. Apa yang berlaku ialah Anwar memang ada, seperti mana yang disahkan oleh pihak istana, ada dijadualkan untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong. Okey. Tetapi sebenarnya kita tak tahu menghadap untuk tujuan apa. Okey. Dan kemudian Yang di-Pertuan Agong dimasukkan ke dalam IJN. Okey. Apa yang Anwar buat adalah beliau mengambil kesempatan, oleh kerana Yang di-Pertuan Agong berada di dalam IJN, maka dengan itu Anwar tahu dia boleh membeli masa. Jadi apa dia buat ialah dia buat satu kejutan. Kejutan kononnya dia dah ada sokongan majoriti. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi ataupun menipu ahli-ahli parlimen supaya orang-orang dia apabila berjumpa dengan ahli-ahli parlimen ini dengan cepat akan menandatangani akuan bersumpah menyokong Anwar, supaya apabila Yang di-Pertuan Agong keluar daripada IJN, Anwar boleh menghadap dan mempersembahkan bukti kononnya dia ada sokongan majoriti. Maka tindakan ini adalah tindakan terdesak. Anwar berani melakukan sebab Anwar tidak kesorangan. Anwar sebenarnya disokong oleh Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Najib bin Tun Razak. Malah langkah ini adalah atas nasihat Datuk Seri Zahid Hamidi dan Najib, atas sokongan Najib. Sebab Najib Zahid tahu apa yang saya tahu, iaitu tim A UMNO. Tim A UMNO ni dinaungi oleh Najib. Jadi tim A UMNO yang saya dah ceritakan sekian lama, saya dah katakan benda ni akan menjurus kepada tahap ni, dan apa yang saya katakan terang-terang berlaku. Tim A UMNO sebenarnya dah dapat tahu bahawa sokongan majoriti sudah pun dimiliki oleh seorang insan bersama dengan seorang lagi tokoh politik negara. Gandingan insan ini dengan tokoh politik negara itu, sokongan mereka majoriti amat selesa. Dan mereka masih belum mengorak langkah atas sebab-sebab yang saya tidak akan bincangkan hari ini. Jadi perkara itu sudah diketahui, dan insan yang saya maksudkan adalah Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Dan oleh kerana terdesak, maka mereka sanggup lakukan apa sahaja. Maka tercetuslah langkah Zahid, Najib, Anwar. Yang membuat pengumuman Anwar, dibelakangi oleh Zahid dan Najib. Okey? Sebab ada wujud persefahaman antara Anwar, Najib dan Zahid. Seandainya kerajaan baru terbentuk, maka mereka, iaitu Zahid dan Najib, akan melepaskan kepada Anwar soal pencalonan Perdana Menteri. Maka jika Anwar mencalonkan dirinya sendiri sebagai Perdana Menteri, maka mereka akan menyokong Anwar sebagai Perdana Menteri. Sebenarnya perkara ni mereka tahu tidak boleh berlaku. Tetapi maklumlah, orang terdesak, dalam keadaan terdesak, boleh melakukan apa sahaja biarpun tahu perkara ni tidak akan berjaya. Justru daripada apa yang saya ceritakan tadi dan dalam sidang tergempar semalam, kita boleh simpulkan bahawa memang ada peralihan majoriti. Sebenarnya hari ini Tun Dr. Mahathir Mohamad pun sudah keluarkan satu kenyataan. Semalam saya keluarkan kenyataan, Datuk Seri Khairuddin Abu Hassan
telah keluarkan satu kenyataan. Jadi kalau kau kaji kenyataan-kenyataan ni, jangan pandang remeh. Sebab yang menyerang adalah Laskar Cyber Upahan yang sekian lama telah diupah, ditaja dengan dana yang agak banyak oleh Kem Najib. Dan mereka membanjiri media sosial dengan propaganda palsu. Dan anda semua termakan propaganda palsu yang sebentar lagi saya akan ceritakan. Okey. Tapi rumusannya, mereka akan masuk dan mereka akan terus memainkan propaganda. Kononnya ini adalah satu permainan. Tapi hakikatnya, majoriti, saya ulang, majoriti sah sudah beralih. Malah kalau kau baca kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan semalam dan hari ini, sebenarnya ada dakwaan Muhyiddin tidak pernah memiliki majoriti. Yang itu saya tak pernah berkata, tetapi ada pemimpin-pemimpin tertentu yang berkata. Tapi apa pun, yang silam, perkara yang silam tu kita lupakan. Sekarang ni, ini adalah pengumuman saya. Muhyiddin tidak mempunyai majoriti. Ini adalah hak saya untuk menyatakan apa yang saya fahami. Dan Anwar semalam menipu. Okey? Okey, dari beberapa aspek. Pertamanya, dia menipu dari beberapa segi. Kalau korang nak tahu, korang nak analisis dari beberapa segi. Pertamanya, Zaid Hamidi keluar kenyataan, dia mengatakan dia tidak boleh halang ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional daripada menyokong Anwar. Dan dia mengaku ada ramai kononnya ahli Parlimen yang menyokong Anwar. Nah, sebentar lagi saya akan ceritakan mengapa kenyataan Zaid Hamidi ini amat tidak bertanggungjawab dan adalah bukti bahawa Zahid adalah ejen Anwar. Iaitu selaras dengan apa yang saya katakan selama ini. Tetapi apapun, kalau kita pegang kata-kata Zahid, ini bermakna Pakatan Harapan yang ada majoriti 1 atau 2 kerusi secara langsung tidak memiliki majoriti. Maknanya Zahid secara tidak langsung telah mengisytiharkan bahawa Muhyiddin tidak memiliki majoriti. Apapun, kenyataan Zahid sebenarnya adalah satu penipuan dari satu sudut, iaitu he exaggerate. Dia kata banyak yang menyokong Anwar. Hakikatnya, sokongannya tidak lebih daripada 12 ahli parlimen dari UMNO. Majoritinya, hampir 90% adalah ahli-ahli parlimen tim A. Dan tim A yang diketuai oleh Najib adalah minoriti dalam UMNO. Kesemuanya adalah ahli-ahli parlimen yang sama ada terdesak sebab menghadapi kes mahkamah ataupun sudah disabit kesalahan dalam mahkamah, iaitu Najib. Dan ini termasuk Najib yang menyokong Anwar. Okey, saudara-saudari buat corakkan simple asas. Kalau kita lihat, kita ambil 12 ahli Parlimen Barisan Nasional. Okey, Warisan sah tak sokong. Malah Sabah Sarawak sah tak sokong Anwar dan tak akan sekali-kali sokong Anwar. Kemudian PAS tak sokong Anwar. PPBM tak sokong Anwar. Dengan 12 itu, cuba saudara-saudari cerita macam mana Anwar dapat kononnya majoriti hampir 2/3. Jadi ini adalah permainan Anwar yang sama seperti mana yang dia buat pada tahun 2019 yang saya bongkarkan dulu apabila saya membongkarkan akuan bersumpah palsu yang dibuat oleh orang-orang Anwar untuk memperdaya ahli-ahli parlimen. Sebab orang-orang ni dah terdesak. Jadi bila dah terdesak, tak apa, cuba apa pun. Mereka takkan malu. Sebab lepas ini, kalau benda ni tak berjaya, mereka akan guna alasan sebenarnya kita dah ada sokongan majoriti, tetapi pada saat-saat terakhir sebab ini, sebab itu sokongan itu berubah. Ini semua pembohongan. Saya buat kali ketiga isytiharkan bahawa sokongan majoriti memang sudah beralih. Dan orang yang memiliki sokongan majoriti itu ataupun kumpulan yang memiliki sokongan majoriti itu bukannya manusia yang bernama Anwar Ibrahim. Tingkah laku Anwar semalam secara tidak langsung telah mengganggu gugat kestabilan ekonomi seperti mana yang didedahkan oleh Khairuddin Abu Hassan. Bursa saham jatuh teruk, harga pasaran dan sebagainya. Jadi sepatutnya Anwar tidak melakukan tindakan bertanggungjawab itu. Kalau setakat nak buat live pengumuman, buat kat Facebook dia. Tak payah nak panggil media asing, media tempatan. Dan berkali-kali orang termakan dengan pembohongan Anwar. Okey. Now, ini semua disyaki dibuat bukan hanya kerana Anwar terdesak, Najib terdesak, Zahid terdesak, tetapi untuk mempengaruhi pilihan raya negeri Sabah. Nah, sebelum saya beralih kepada isu Zaid Hamidi dan pengkhianatan Zaid Hamidi, saya akan bongkar sebentar lagi.
Saya sarankan rakyat Sabah mengambil iktibar daripada semua ini, dan kalau boleh kita catat sejarah. Jangan marah dengan saya. Jangan marah dengan saya. Saya akan ceritakan sebentar lagi mengapa saya buat pengisytiharan ni. So jangan marah dengan saya. Kita catat sejarah, biar Barisan Nasional dan Perikatan Nasional tidak menang walau satu kerusi sekalipun di Sabah. Okey, saya akan ceritakan mengapa sekarang. Sekian lama saya dah bongkarkan bahawa Zahid Hamidi, Najib, tim A menjaja penyatuan ummah. Muafakat Nasional ni satu pembohongan. Sekian lama saya memberi amaran kepada PAS, korang sedang dipijak. Dulu saya bongkarkan bahawa PAS sebenarnya tengah diperkudakan. UMNO sengaja tidak ingin daftar Muafakat Nasional kerana akhirnya UMNO akan paksa PAS untuk guna bendera Barisan Nasional. Jadi UMNO boleh memaksa PAS berbuat demikian, boleh menunggang PAS, kerana PAS pun saya mengaku terdesak. Sebab sebenarnya PAS ada agenda untuk cuba kembangkan sayapnya untuk memenangi lebih banyak kerusi parlimen di seluruh negara. Jadi isu pendanaan adalah masalah utama PAS. Jadi dia berpaut kepada UMNO dan PPBM atau Muhyiddin untuk tujuan pendanaan kerana mereka nak bertanding lebih banyak kerusi parlimen. Tetapi seperti mana yang anda lihat, sememangnya UMNO menganaktirikan PAS, membuat PAS seperti sampah, kencing PAS, dan apa yang saya katakan iaitu UMNO akan memaksa PAS untuk guna bendera Barisan Nasional, nyata satu kebenaran akhirnya berlaku. Dan yang terbaru, UMNO membuat keputusan, Zahid Hamidi selaku Presiden UMNO membuat kenyataan bahawa saya tidak boleh halang ahli-ahli parlimen daripada Barisan Nasional. Itu adalah sebenarnya satu kenyataan yang paling tidak bertanggungjawab oleh seorang yang bergelar Presiden Parti dan pengerusi gabungan Barisan Nasional. Kerana tanggungjawab Zahid adalah untuk mengisytiharkan kedudukan UMNO, pegangan UMNO. UMNO duduk kat mana? UMNO sokong siapa? Adakah UMNO bersama PAS dan sebagainya? Dan sekali dia dah buat pengisytiharan tu, maka semua ahli parlimen, semua wakil-wakil parti perlu hormati dan turuti perintah Presiden. Ini tidak, Zahid tiba-tiba lepaskan begitu. Ini menunjukkan Zahid bersubahat dengan Anwar, dan ini menunjukkan Zahid tidak layak jadi Presiden UMNO. Dan ini sekaligus membuktikan bahawa apa yang saya katakan selama ini iaitu PAS, UMNO menjaja konsep penyatuan ummah, menjaja perjuangan bangsa, agama dan negara, benar. Okey? Cuba fikir, kalau benar selama ini, dan saya dah bongkarkan dulu penipuan-penipuan UMNO berhubung DAP. Saya bukan kata DAP ni dulu tak pernah melakukan kesalahan, tapi itu dulu. Okey? Pemimpin dia ada keluar kenyataan tertentu, saya tidak bersetuju, saya lawan, tapi itu dulu. Sekarang DAP bukan dalam kerajaan. Pemimpinnya tak banyak buat kenyataan. Tak ada pun kenyataan resis. Yang duduk dalam kerajaan siapa? UMNO dengan PAS. Yang putar alam siapa? UMNO dengan PAS. Yang memputar belik agama siapa? UMNO dengan PAS. Tetapi saya masih rasa PAS boleh diselamatkan. UMNO sebenarnya ada agenda, bukannya agenda agama, bangsa dan negara, tetapi agenda wang, kuasa dan kedudukan. Buktinya, apabila Zahid membuat kenyataan bahawa ahli-ahli parlimen Barisan Nasional bebas untuk kerjasama dengan Anwar, secara tidak langsung Zahid mengatakan ahli-ahli parlimen Barisan Nasional bebas untuk kerjasama dengan DAP. Tetapi bukankah selama ini perjuangan UMNO dan didirikan atas konsep kononnya penyatuan ummah? Bukankah UMNO meyakinkan PAS untuk membuat Muafakat Nasional atas konsep Muafakat Nasional untuk menentang anasir jahat DAP yang kononnya musuh dan ancaman besar kepada agama, bangsa dan negara? Tiba-tiba boleh kerjasama dengan DAP. Itulah saya kata, perjuangan UMNO tidak, atau tim A, tidak pernah menjadi perjuangan agama, bangsa dan negara, tetapi perjuangan wang, kuasa dan kedudukan. Anda semua telah ditipu. Ini adalah penipuan terang-terang terhadap ummah. Ini adalah musuh dari segi Islamik yang lebih besar daripada musuh lain yang bukan Islam. Apabila ada di kalangan orang kita yang menjaja konsep agama, bangsa, negara, penyatuan ummah dan sebagainya, menipu ummah, maka itu adalah satu ancaman yang jauh lebih hebat daripada ancaman yang lain. Apa pun, anda telah ditipu. Dan apa pun, selama ini apa yang saya katakan adalah benar.
Dan ini bukannya keluar dari mulut saya. Ini keluar dari mulut Zahid. Cuba terangkan kepada saya, macam mana seorang yang bergelar Presiden Parti tidak boleh menetapkan pendirian dia. Okey, saya tidak mahu UMNO sokong Anwar. Jadi semua kena ikut. Saya mahu bahawa UMNO bersama PAS. Semua kena ikut. Ini tidak. Jadi buat apa ada Presiden? Zahid boleh letak jawatan. Okey? Dan ada kuncu-kuncu dia sekarang yang cuba mempertahankan dia, itu semua membuang masa. Saya bersetuju dengan kenyataan Datuk Seri Khairuddin Abu Hassan dalam tajuk artikel dia hari ini bertajuk Zahid bagaikan ular berkepala 10. Dan saya nak tambah, bukan Zahid seorang sahaja yang menipu, ini adalah gandengan Zahid dan Najib. Okey? Akhir sekali, sebelum saya akhiri sidang media tergempar ni, saya ingin memberitahu seperkara. Penyatuan Ummah yang dijaja, semua ini menyebabkan Melayu Islam berpecah. Lah ni undi Melayu Islam berpecah teruk. Dan percayalah, sekiranya diadakan pilihan raya umum, Barisan Nasional yang dahulunya menang 79 kerusi tidak boleh menang walaupun separuh dari kerusi itu. Pertama, sebab parti-parti Sabah dan Sarawak Sabah dah keluar, menyebabkan kerusi dia jatuh terus kepada 49 ke 41, tak silap saya. Kedua, kalau kita lihat Cini dan Slim, kalau kita gabungkan undi PAS dengan UMNO sebelum pilihan raya dan bandingkan dengan undi yang diperoleh oleh Barisan Nasional, tidak ada peningkatan langsung walaupun melawan calon bebas, walaupun menggunakan jentera pentadbiran yang hebat. Dan sekarang keadaan makin teruk, dan tambah pula secara tidak langsung, sama ada Zahid sedar atau tidak, kenyataan dia semalam dan apa yang berlaku ialah mereka telah secara tidak langsung sabotaj diri mereka sendiri. Kerana ramai dah buka mata. Kerana ditipu. Tiba-tiba yang dulu dikatakan haram, tiba-tiba mereka dah halalkan. Dulu dikatakan kita kena perang di AP. Di AP ni ini, itu. Laskar mereka masuk ke dalam internet, masuk ke dalam media sosial dan memainkan isu perkauman Cina. Terbaru, pemuda UMNO juga memainkan isu perkauman Cina dengan menipu rakyat. Kononnya, penggunaan bahasa Mandarin oleh SPRM dalam laman web adalah salah. Apa yang UMNO lupa ceritakan adalah laman Mandarin tu sebenarnya diwujudkan pada zaman pentadbiran Najib pada 2015. Dan pada ketika itu, UMNO terima penuh laman itu. Dan apa yang tidak diceritakan lagi adalah laman tersebut adalah laman pendua dan laman terjemahan. SPRM mempunyai laman utama dalam bahasa kebangsaan menepati peruntukan Perlembagaan Persekutuan. Dan tidak ada mana-mana dalam Perlembagaan Persekutuan yang mengatakan kita tidak boleh ada terjemahan. Okey? Jadi penipuan demi penipuan, dan semalam terbongkar bahawa sebenarnya di dalam hati jiwa UMNO tidak ada perjuangan agama, bangsa dan negara. Kau nak pergi bersekongkol dengan syaitan pun mereka sanggup. Saya dah beritahu dari awal, syaitan tu tidak akan datang dalam rupanya sendiri. Kemungkinan besar dia akan datang dalam rupa malaikat sebab itu memang kerja dia, memperdaya umat. Saya berharap, saya ulang sekali lagi, penipuan ini tidak boleh dihentikan selagi ada perkumpulan ini yang wujud dalam kumpulan berkuasa ataupun masih berkuasa. Jadi kita mulakan di Sabah. Rakyat Sabah tolak politik perkauman semenanjung, tolak Barisan Nasional, tolak Perikatan Nasional, pegang pada prinsip kebenaran. Kita hentikan benda ini once and for all. Dan sekali lagi, sebelum saya akhiri sidang media ni, Muhyiddin, setahu saya, sudah tidak ada majoriti. Dan bila pihak yang ada majoriti itu akan mengorak langkah, kita sama-sama lihat. Sebentar lagi, saya akan letakkan link kepada saluran Telegram saya di mana saya selalu membuat pengumuman. Jangan lupa layari saluran Telegram tersebut dalam 10 minit selepas live ni. Saya juga akan letakkan link kepada artikel-artikel yang berkaitan. Jangan lupa cari dan baca. Dan pada pukul 2 atau 3 pagi, awal pagi ini, saya akan tulis berkenaan dengan pengkhianatan Najib dan Zahid terhadap agama, bangsa dan negara.